Ish, gua nak berniaga susah lah. Gambus! Sold out. Bolehlah makan besar apa ni. Aku kaya, mesti boleh sold out semua ni. Bang, tengok banyak baju ni bang. Ini baik, ini baik. Sini pun baik bang. Sila. Abang, lama dah saya try nak tukar baju lama saya ni bang. Aku tengok kau ni macam tak mampu je. Kau ada duit ke nak bayar ni? Boleh? Boleh. Boleh pula! Kau ingat aku buat semua ni apa? Suka hati? Sukarela? Kau fikirlah sikit. Kau fikirlah. Aku buat semua ni apa? Kau ingat khidmat masyarakat? Ish! Gua nak berniaga susah lah. Gambus! Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya minta IC dan lesen perniagaan kat sini? Nak berniaga macam ni kena lesen ke, Cik? Ya, Encik. Memang sini kawasan larangan untuk berniaga. Alamak. So, saya minta maaf, Encik. Saya terpaksa sita dan saman, Encik. Assalamualaikum, kembali anda bersama dengan kami di Assalamualaikum dan saya bersama dengan P.U. Hafiz yang merupakan Duta Masjid Al-Muqarrabin. Topik kita sekarang ni ialah kejayaan dalam sunnah. Apa tu maksudnya kejayaan dalam sunnah? Dan pasti ni kita nak merujuk kepada Maulidi Rasulullah. Ustaz kan yang sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal yang kita nak kongsikan ialah bagaimana kita nak memahami peristiwa penting dalam bulan ini dan paling penting macam kita cakap tadi lah, kita nak berjaya dalam sunnah. Baik, terima kasih pada Farah. Tuan-puan muslimin muslimat bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang dirahmati Allah, apa rasa selepas kita melantunkan, membacakan selawat ke atas junjungan besar Nabi SAW? Saya berminggu-minggu ni sibuk dengan sekolah-sekolah, terutamanya pelajar nak ambil peperiksaan UPKK, PSRA. Apabila saya mulakan dengan selawat, saya tanya anak-anak, adik-adik rasa apa adik-adik? Tenang. Tuan-puan lihat betapa hebatnya selawat memberikan ketenangan kepada kita. Bahkan ada orang tanya, Ustaz, mana yang lebih penting, zikir ke selawat? Maka kedua-dua dituntut, jangan kita berkira mengungkapkan kalimat syukur. Inilah antara sunnah Nabi SAW. Kita nak menunjukkan kecintaan kita kepada baginda SAW di bulan Rabiul Awal yang para alim ulama membahaskan panjang lebar. Antaranya Al-Imam Ibnu Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Pada malam itu, pada malam Maulidur Rasul, malam itu dicucuri rahmat dan berkat kerana lahirnya seorang insan yang disebutkan Khatimul Anbiya'i war Rusul, penghulu segala nabi dan rasul, yang merupakan Habibullah, yang merupakan kekasih kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla, banyak amalan-amalan sunnah yang kita boleh tegakkan, bukan saja dengan kita banyakkan bersolawat, bahkan kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, cara bangun kita, cara kita bercakap, cara kita menyayangi anak-anak kita, memeluk anak-anak kita. Itu yang dilakukan oleh baginda SAW. Sehinggakan satu hari dia bawa cucunya Hasan Husin ketika dalam solat, bawa. Dan para sahabat menyangka ketika itu sujud lama, wahyu nak turun, ya Rasulullah. Turun ke wahyu sebentar tadi? Tidak.
sebenarnya aku tidak mau mengasari cucuku Hasan Hussein. Kalau aku bangun daripada sujudku, maka akan jatuhlah mereka. Tuan-puan, sampai begitu. Bayangkan kalau Pak Imam kita bawa cucunya datang ke depan, kan, kemudian dia berlari lagi, kena pula handphone kita hampir dipijak. Rasa besok juga nak pecat Pak Imam. Tapi itulah lumrah. Hari ini kita tak menyayangi anak-anak, khususnya di Masjid Surau. Jadi jadikan bulan Rabiul Awal ini tanda kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya dalam kita merebut cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain ialah untuk kita sentiasa memberi manfaat pada orang lain dan sentiasa fikir pasal orang lain. Betul. Dan salah satu manfaat yang Ustaz nak kongsikan dengan kita pada hari ini ialah untuk kita sama menggembeling tenaga, kudrat dan juga kemampuan kita untuk menaikkan Masjid Al-Muqarrabin. Jadi Ustaz boleh ceritakan dengan kami dengan lebih lanjut. Baik tuan-puan, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla, antara perkara yang Nabi suka dalam hidupnya adalah bersedekah. Yang mana Nabi SAW disebutkan ajwadan nas, orang yang paling pemurah, suka menderma, suka membantu orang ramai. Begitu juga dengan para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Subhanallah, tuan-puan bayangkan ketika mana sampai di bumi Madinah, orang-orang Yahudi yang menguasai telaga yang disebutkan dengan Bi'ru Rummah, yang mana telaga tu dikuasai oleh orang Yahudi, dijual dengan harga yang mahal. Hanya Sayyidina Osman berbincang dengan membeli 12,000 dinar. Tuan-puan, 12,000 dinar ni maknanya menyamai hampir 20 juta. Duit hari ni, dulu Masya lagi berganda. Allah. Beli dengan syarat, kata Yahudi tu, sehari kau guna, sehari orang Yahudi guna. Jadi ketika itu, subhanallah, Sayyidina Osman mengarahkan para sahabat guna, ambil air hari yang pertama, bawa untuk hari esok sekali. Jadi orang Yahudi tak dapat jual pada orang Islam. Akhirnya dia kata, aku nak jual kat engkau lah Osman. Habiskan. Dia tambah lagi 8,000 dinar. Total 20,000 dinar. Hampir 40 juta harganya. Ketika itu orang Yahudi terkejut dan datang seorang lagi, orang yang kaya, kata, Osman, aku nak beli 3 kali ganda, 60,000 dinar. Kalau kita fikir kekayaan, sudah pasti Sayyidina Osman akan menjualnya. Tapi kerana Islam, tuan-puan. Sebab itu kita harap tuan-puan boleh bantu Masjid Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan, yang tempatnya strategik laluan musafir. Tuan-puan boleh tengok masjidnya hampir siap, tuan-puan. 2.7 juta kita dah kutip. Kita perlukan lagi 3.3 juta untuk menyiapkan komplek keseluruhan, tempat pembelajaran, ada tahfiz dan juga ada tempat rehat untuk orang-orang musafir. Jadi peluang ni kita kena ambil sungguh-sungguh. Boleh hubungi nombor yang tertera ini di dalam. Ini gambar terkini. Mudah-mudahan kita target Ramadan tahun depan 1444 Hijrah kita dapat laksana dan gunakannya, insya-Allah. InsyaAllah, Masya Allah. Okey, dan bagaimana kami sekali lagi kita nak mewawarkan pada para penonton untuk sama terlibat dalam projek ni? Saluran dia, kalau mungkin orang nak main tengok sendiri tempat tu ke? Ya. Tuan-puan boleh ke Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kat kawasan ni tak ada masjid, Farah. Yang ada surau agak daif dan penduduk makin ramai. Boleh siap insya-Allah 700 orang dalam satu masa, dan tempat luar melibatkan lebih hampir ribuan. Dan apa yang paling penting, ingat kata Allah Taala pada kita, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku. Ya Allah, aku nak buat satu amalan akhir. Ya Allah, kita tak cakap nak semayang, kita tak cakap nak baca Quran, tapi fa asaddaqa wa aku minas. Aku nak sedekah, ya Allah. Dan sedekah yang amat dituntut adalah sedekatun jariyah, iaitulah al-waqaf. Maka ambillah peluang, tak ada sahabat yang tidak berwakaf. Maka kita juga jadi seperti sahabat, insya-Allah. InsyaAllah dapatkan maklumat di Kaca TV. Cepat-cepat rakamkan dengan kamera anda, telefon anda, dan infak ataupun sedekah sekarang. Pastinya insya-Allah ini sedekah jariah. Baik para penonton, kita rehat seketika. Terus bersama dengan kami. Ustaz. Jika dari golongan orang yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah.